Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma qina fid-din wa qina ta'wil. Allahumma zidna 'ilman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan karunia kita bertemu lagi dalam majlis kita. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bab yang ke-19, surah 75. Babu idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Bab apabila jaga seorang daripada tidurnya, maka jangan membenam atau menyelam ia akan tangannya di dalam bekas air hingga membasuh dia akan kiri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu agama yang amat menitik beratkan kebersihan adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apabila orang bangun pagi pun, bangun setelah tidur, maka telah diatur oleh Islam, telah diatur oleh agama. Macam mana nak buat bila bangun pagi? Kan? Ini tidak ada pada agama-agama yang lain, insya-Allah. Inilah hebatnya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu agama yang amat menitik beratkan kebersihan dan kesucian, baik kesucian dari segi zahir manapun ataupun kesucian dari segi batin. Jadi dalam bab ini dia mengatakan bahawa orang kalau bangun pagi, nanti jangan kalau ada bekas air yang tersimpan padanya air, jangan masukkan tangan, dicelup tangan. Atau maksud dia jangan diselamkan atau dibenamkan tangan. Sekiranya air itu mutlak, maka ia boleh digunakan untuk basuhan fardu. Tapi kalau tangan itu dah dimasukkan di dalam, kalau sekiranya tangan itu bernajis, maka dia akan menyebabkan air itu ialah air mutanajis, air yang terkena najis. Maka tak boleh lagi digunakan untuk basuhan fardu, untuk wudu, mandi, istinja dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, dalam bab ini maknanya Rasulullah SAW mengingatkan, jika orang bangun pagi, kalau dia nak basuh tangan, dia kena basuh di luar, jangan selamkan atau dicelupkan. Inilah kebahasan daripada hadis yang disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Al-Hadis. Hadis yang ke-21, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min al-layli fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alayha marratayn aw thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Hasan Sahih. Jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jaga seorang daripada kamu daripada malam,
maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga menuang ia atasnya 2 kali atau 3, maka bahawasanya tiada tahu di manakah bermalam tangannya. Ini hadis ini tuan-tuan sebab ada kisah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Bila dibacakan, bila Rasulullah SAW menyebutkan perkara ini, ada seorang lelaki di kalangan Arab. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tahu kat mana tangan aku pada waktu malam." Ya Rasulullah kata, bila bangun malam, basuh tangan. Ya Rasulullah, aku tahu kat mana aku letak tangan aku malam tadi. Ada. Kita ni kalau waktu malam tak tahu mana kan. Kalau boleh tangan tu cabut, yang ada nak ke dapur kan. Agaknya lah. Dah. Bagi dari mana kita letak pada waktu malam. Anak kita tidur tu kan macam-macam action yang dibuat tu kan. Kita pun kita tak tahu ke mana tangan dia letakkan pada waktu tempat yang bersih ke tempat yang tidak bersih. Jadi orang lelaki ni dia sebenarnya dia nak mempersendakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tahu di mana aku parking, letak tangan aku pada waktu malam ya Rasulullah. Aku tak sentuh tempat-tempat yang tak elok. Jadi Rasulullah pun, oleh kerana orang ni niatnya untuk mempersendakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu paginya bila dibangun, separuh daripada tangannya telah masuk dalam dubur. Separuh daripada tangan dia. Inilah dia tuan-tuan akibat orang-orang yang mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar yang berlaku nak menunjukkan atas kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah terang ni, Rasulullah lebih tahu. Kerana Rasulullah ni wama yantiqu anil hawa, Rasulullah tak bercakap dia ikut hawa nafsu. Illa wahyu yuha, melainkan daripada wahyu Allah. Kan? Rasulullah cakap bukan ikut hawa nafsu macam kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi disebutkan dalam kitab ni, ketahuilah sekiranya ya saudaraku adalah masalah menyelamkan tangan ke dalam air, kemudian daripada bangun dari tidur itu didatangkan oleh Tirmizi hadisnya dengan maka dengarlah dahulu demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum minal laili fala yudkhil yadahu fi ina'i fil ina'i hatta yufrigha 'alayha marrataini aw salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jaga seorang masukkan tangannya ke dalam air sehingga menuang ia ke atasnya 2 kali, makna basuh dulu di luar, dan 3 kali, maka bahawasanya tiada ia tahu di mana bermalam tangannya. Hadis ini kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab dan Jabir dan Aisyah. Dia banyak periwayat dia daripada beberapa orang sahabat, dan hadis ini hasan lagi sahih. Masalah menyelamkan tangan tidur ke dalam air, apa hukumnya? Berkata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Imam Syafi'i, dan aku suka tiap-tiap orang yang jaga daripada tidurnya, sama ada tidur tengah hari atau lainnya, bahawa jangan memasukkan ia akan tangannya di dalam air, membuat mengambil air sembahyang sehingga membasuh ia di luar bejananya lebih dahulu. Jadi kalau ada bekas air mutlak kan, macam ni dia air mutlak tuan-tuan. Kalau kita masukkan jari, dia mesti air mutlak lagi.
Kan? Sebab tak dimasuk, sebab belum diguna untuk basuhan fardu. Dia masih mutlak. Jadi kalau kita masuk tangan kita dalam air ni, tangan ni tak tahu di mana, takut ada najis dan sebagainya kan. Sebab najis ni ada dua. Najis ni ada yang aini dan ada yang hukmi. Bila kita sebut tentang najis aini, yang memang kita lihat najisnya, ainnya kita lihat, tempatnya, bekasnya kita lihat, itu memang najis yang kita boleh tahu sebab nampak benda, jasadnya nampak. Adapun najis hukmi ni ialah najis yang berbentuk hukum. Hukumnya ada tapi jasadnya tak ada, ain tak ada. Ada. Contohlah, tangan kita terkena maknanya najis, air kencing contohnya. Kalau sekiranya dia telah kering, maka kita tidak tahu tangan itu terkena air kencing, kan? Ketika mana tangan itu dihukumkan, mana dari sudut hukum ialah najis hukmi, maka kita masukkan air dalam ni, dia menyebabkan mengubah air itu menjadi najis. Macam kita contohnya, kita masuk ke tandas, kan? Itu sebabnya bila tandas ni orang keluar, dia mesti ada tempat basuhan. Dia mesti ada tempat basuhan. Kalau macam masjid negeri itu, orang keluar daripada tandas, dia ada tempat basuh kaki, kan? Tapi masalahnya bukan semua yang faham. Kita sediakan tu, dia buat apa? Untuk apa, kan? Jadi tujuannya kalau keluar tandas tu tempat ada basahan, supaya ketika mana dia keluar daripada tandas, ada orang yang buang air kecil, kan? Nanti air kecilnya memercik kepada kaki-kaki dia. Dia keluar daripada tandas dalam keadaan dia membawa air najis. Nanti dibawa sampai keluar, kan? Nanti bila kawasan itu kering, maka hukumnya ialah najis hukmi. Orang lain pijak waktu basah, dia jadi najis balik. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa orang-orang dulu masjidnya, dia punya tandanya di luar, dia tak bersambung dengan masjid, dengan bangunan masjid. Supaya apa? Kalau sekiranya dia keluar daripada masjid, dia keluar, dia mengharungi jalan ni, tanah ni, maka tanah ni merupakan salah satu daripada unsur sebagai taharah, menyucikan. Orang Arab, orang ni, dia masuk rumah pakai kasut. Semayang ada kan pakai kasut, kan? Sebab tu tujuannya. Tapi hari ni kita tengok masjid dia bersambung. Bukanlah lepas ni suruh goboh lah, kan? Sebab tu nak tengok, kita kena ambil perhatian masalah. Apatah lagi kalau kita tengok hari ni masjid-masjid semuanya kapet ni ialah yang telah ditampal. Dia tak boleh nak buka. Orang yang masuk kadang-kadang jenis yang tak faham. Jenis tak faham. Apa itu taharah? Apa itu bersuci maksudnya? Apa najis aini? Apa najis hukmi? Tuan-tuan jangan rasa maknanya kita hidup dah zaman ni, jangan rasa semua orang tahu. Baru-baru ni 2 hari lepas saya temu duga, tuan-tuan. Saya temu duga orang nak ambil tauliah. Kita kata tahu tak sunat ab'ad dalam semayang dan sunat lahiyah? Dia kata, ustaz, ini kali pertama saya dengar. Tuan-tuan boleh gambar tak? Dia semayang hari ni bertahun-tahun lama, dia baru dengar apa itu sunat ab'ad. Kita kata cuba terangkan sunat ab'ad dalam semayang. Dia kata tak tahu Ustaz, ini baru pertama kali saya dengar perkataan ni. Sebab tu kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak boleh ambil ringan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu agama mengajarkan daripada sekecil-kecil perkara sampai besar-besar. Ada orang kata, alah, apa nak belajar ni? Ini semua budak darjah 1 punya. Jangan bang, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni soal ibadat. Soal ibadat, kan? Soal ibadat ni bukan masalah kecil, masalah besar.
Kerana orang yang masuk dalam masjid ni kadang-kadang macam-macam orang, dan tahap ilmu yang mereka ada berbeza-beza, tak sama. Dia tak sama. Ada yang buang air kecil, dia tak semayang, dia tumpang tidur. Dan lepas buang air kecil, tak tahu kaki pun tak masuk naik, tumpang tidur, kan? Jadi inilah perkara-perkara yang perlu maknanya kita ambil perhatian. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ni supaya kita ambil maknanya ingatan dan ambil perhatian. Ada. Sebab tu dalam tandas, dia mesti ada. Kalau dalam tandas ni mesti ada baldi, ada gayung. Orang tandas dulu-dulu ni semua ni mesti ada. Kalau tidak mana mesti ada getah paip kan. Kerana air kalau sekiranya dia gunakan baldi ataupun dia gunakan gayung je, tak ada baldi, nanti orang yang menggunakan air yang telah ditadah, yang telah digunakan oleh orang lain untuk basuhan fardu, maka air yang ada itu dia tidak boleh lagi digunakan untuk basuhan fardu. Kalaulah kiranya orang yang masuk yang nombor 2 tadi, dia menggunakan tadahan air yang telah digunakan oleh orang pertama untuk basuhan fardu, ketika mana dia qada hajat, ada kecil ada besar, dia gunakan air itu, nasaya dia makan semayang dengan keadaan dia tidak bersuci, bersih pada syarak, bersih pada adat tapi tidak bersih pada syarak. Adat tak terangkat. Kenapa? Dia menggunakan air mustakmal. Kerana air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Suci pada diri tidak menyucikan yang lain. Sebab tu kena faham. Tuan-tuan nampak tak ada masalah? Itu yang kita kena ambil berat kan. Sebab tu ustaz kena tengok balik tandas kan. Tengok, cek balik. Supaya ni melibatkan masalah ibadat. Dan sebab apa kata ustaz? Sebab ustaz dia pengetua masjid kan? Dia penjaga masjid kan? Dia imam. Imam ni maknanya disebutkan orang yang diikuti kan, kerana ilmunya. Jadi kena ambil berat. Sebab tu tuan-tuan tak boleh ambil ringan kan? Sebab tu masalah ni diceritakan di dalam masalah fiqh kan? Kemudian dikata apa? Maka jika masuk ia akan yang demikian itu tangan sebelum basuhnya, tiadalah suka aku baginya yang demikian itu. Itu kata Imam Syafi'i. Tetapi tiadalah pula binasa air kerana apabila tiada atas tangannya najis. Kalau dia tahu tangannya tak bernajis, tak jadi masalah. Tapi bila dia tidur malam, dia tahu tak tangan dia pegang kat mana, kan? Kadang-kadang tangan yang memegang aurat dia, ya, dia tak tahu. Tidur pula waktunya panas. Tidur waktu panas, aircon tak ada, berpeluh kan, garu sana garu sini, kita mana tahu. Dia tak boleh comfort, kecuali kalau ada CCTV yang merakam kan. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu elektrik tak ada, panas, rumah kampung semua pakai aircon. Mana rumah kampung tak pakai aircon sekarang? Paling tidak pun kipas kan. Itu pun kipas yang dipakai, yang pakai remote-nya. Amen. Duduk kampung lah. Kalau duduk bandar mana pakai tu? Semua pakai yang aircon. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni kena tengok dah. Dan kata Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila jaga seseorang daripada tidur malam dan memasuk ia akan tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat mengambil air sembahyang sebelum daripada basuhnya di luar, maka sukalah aku dia runggahkan, makna dia tuangkan air. Sebab tuan-tuan, orang dulu dia tak pakai gayung, maka dicedok pakai tangan. Cedok pakai tangan tu dia niat itu gayung, tak ini masalah. Dia niat. Sebab tu kalau kita tengok dalam YouTube tu, dia tunjukkan, kita kata macam mana dia pakai tangan ambil dalam bekas. Sebab memang ada riwayat yang mengatakan kalau diniatkan dia sebagai gayung, maka dia tidak jadi mustakmal.
Dia jadi mutlak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun air kalau jatuh ni namanya ulumul buluwah. Ulumul buluwah ni ialah sesuatu yang tak boleh elak. Air mana dijatuh ke atas. Kalau air jatuh ke atas tu alamatnya tak lama tu. Air semua jatuh ke bawah. Dulu kita duduk kampung pakai timba kan. Pada perigi. Kan? Orang ustaz-ustaz mengajar air kalau jatuh dalam timba balik jadi mustakmal. Kita kata mana ada air jatuh naik ke atas? Namanya ulumul buluwah, iaitu sesuatu yang tak boleh elak. Maka ia dimaafkan. Dalam timba macam mana kan? Jadi itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata Ishaq, apabila jaga seorang daripada tidurnya dengan malam dan siang, maka jangan memasuk ia akan tangannya di dalam air yang hendak diperbuatnya mengambil air sembahyang, sehingga membasuh ia akan dia. Mana basuh dulu tangan. Basuh tangan dulu kat luar. Nanti kalau air tu air mutlak, maka ambil air ni, maka itu dah boleh buat air sembahyang kan, untuk berwuduk dan sebagainya. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan berkata Imam Nawawi di dalam hadis dalam masalah 128 itu ialah menegahkan menyelam akan, makna memasukkan memasukkan tangan akan tangan tidur di dalam bejana sebelum membasuhnya. Malam tangan yang kita tidur bersama tu kan, ketika mana malam, maka kalau kita bangun pagi, kalau tidur lepas tidur, jangan masukkan tangan tu di dalam bekas, melainkan kita basuh dulu. Maka inilah yang diijma'kan di atasnya, telah disepakatkan. Makna kalau kita tidur, sebelum kita masukkan tangan dalam bekas air yang mutlak, maka kita basuh tangan dulu. Tetapi jumhur daripada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin atas bahawasanya tegah ia ialah tegah makruh, bukan tegah haram. Makna makruh tanzih kan, dia bukan tegahan haram lah. Cuma tegahan itu adalah tegahan makruh. Maka jika menyalahi seorang akan larangan ini dan menyelamkan tangannya, tiadalah binasa air itu dan tiada berdosa yang orang yang menyelamkan tangannya. Oleh kerana itu tegahan makruh, yang dia tidak sampai peringkat haram kan. Ini yang telah disepakatkan oleh ulama-ulama, jumhur ulama. Dan dihikayatkan oleh ashab kita daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu taala, bahwasanya jadi najis air itu jika adalah seorang yang menyelamkan tangan itu bangun daripada tidur malam. Jadi kata Hasan Al-Basri, jadi najis. Dan menghikayat mereka itu akan dia pula daripada Ishaq bin Ruwahi dan Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan qaul yang dhaif sangat-sangat, kerana bahawasanya asal pada air dan tangan itu suci, maka tiada najis dengan sebab syak. Jadi ada pendapat kata tak jadi najis sebab kita syak je tangan tu najis tak najis. Ini adalah perbahasan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bermula kaedah syarak terang dan nyata, terang dan atas, nyata di atas ini, tiada boleh sekali-kali tangan itu najis. Jadi tegahan itu ialah merupakan tegahan makruh kan. Kalau boleh jangan buat kan, kalau boleh dielakkan, kerana ini merupakan satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila bangun malam, bangun paginya daripada tidur, Rasulullah dekat rumah Rasulullah tu ada bekas tempat ambil wuduk kan. Jadi Rasulullah tak masukkan tangan di dalam bekas tu, melainkan dituangkan air dulu, dibasuh tangan, barulah nanti Rasulullah ambil wuduk pada bekas tadi kan. Dimasukkan tangan untuk ambil air sembahyang. Jadi sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada orang yang menyediakan bekas untuk wuduk kan. Ada orang yang kerjanya menyediakan. Kalau orang tua-tua dulu tuan-tuan, mereka ni guna cerik kan.
Orang tua dulu guna cerik. Nak tidur nanti cerik mesti penuh air. Nanti dengan bangun pagi nanti cerik itulah dia gunakan separuh untuk istinja, separuhnya untuk apa? Berwuduk. Kalau guna istinja, air tak masuk balik ke dalam. Dia ada cerik yang besar, ada cerik yang kecil lah. Mak orang tua dulu tu. Tapi bangun malam. Hari ni paip dalam bilik, tak bangun-bangun. Kan? Paip dalam bilik, tak bangun. Orang dulu Masya Allah tuan-tuan, tabarakallah kan. Perginya jauh, tapi naik je maghrib, cerik mesti bawa. Itu dia. Sungguh mereka tu semayang malam tak pernah tinggal. Masya Allah kan. Tandah mereka semua luar tu. Jadi itu tu, pelantar ada pelantar, rumah ada pelantar kan. Jadi gitu dah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini berbeza sama sekali. Allah Ta'ala beri nikmat, kadang-kadang nikmat tu tak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian mazhab kita Asy-Syafi'i dan mazhab ulama yang muhakkikin bahawasanya ia hukum tiada tertentu dengan bangun daripada tidur. Bahkan yang diiktibarkan padanya ialah syakkan pada najis tangannya. Jadi kata mazhab kita dalam mazhab Asy-Syafi'i dan ulama muhakkik, dia kata hukum mencelupkan tangan kepada bekas ini, dia tak semestinya waktu tidur aja. Tak semestinya waktu tidur. Bahkan maknanya kalau kita syakkan tangan kita bernajis pun tak boleh. Kan? Tadi pergi mana-mana tak tahu syak ada pegang benda-benda yang najis kan. Kita tak basuh tangan, kita masuk dalam bekas pun itu juga adalah sesuatu yang ditegah pada ini. Maka manakala syak padanya najis, makruhlah baginya menyelamkan di dalam bejana sebelum membasuhnya, sama ada ia bangun daripada tidur malam atau siang hari, atau syak pada najisnya daripada tidak tidur. Inilah mazhab jumhur ulama. Jadi dalam 3 keadaan, sama ada tidur ke, tak tidur ke, atau dalam keadaan syak ke, maka ditegah. Tegah tu ialah tegah yang makruh, untuk masukkan tangan dalam bekas yang airnya mutlak, yang kalau kita nak guna untuk berwuduk nanti jadi tak boleh. Sebab tu basuh dulu di luar, ambil bekas dulu, basuh tangan, baru masuk, ambil cedok, niat ia sebagai gayung atau bekas, maka itu tak jadi masalah kan. Itu tak jadi masalah. Dan telah dihikayatkan daripada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu akan satu riwayat bahawasanya jika bangun seorang daripada tidur malam, makruhlah ke atasnya akan makruh tahrim. Kerana menyelamkan tangan di dalam wuduk kan. Jadi ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga bangun daripada tidur siang, makruh ia selagi sebagai makruh tanzih juga. Jadi ini yang disebutkan oleh kebanyakan. Ini semua perbahasan sajalah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok masalah di situ ialah masalah 132, masalah 132. Air sedikit kena najis, apa hukumnya? Dan apa hukum najis datang kepada air? Jadi itu tuan-tuan. Bermula air yang sedikit yang kena najis itu, najislah ia pada hukumnya. Dan jikalau najis itu sedikit sekalipun. Ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, air yang kena najis ataupun air yang masuk najis yang kurang daripada 2 kullah, maka hukumnya najis. Walaupun tidak hilang daripada bau, warna dan rasa, dia tetap najis. Nah, dia tengok tak ada apa-apa, tak cicak kecil je.
Tapi oleh kerana air tu dia masuk dalam baldi. Baldi ni kurang daripada 2 kula. Maka dia menajiskan. Itu kaedah asal yang kita kena pegang. Kan? Dan tiada ia mengubah sekalipun, walaupun tak berubah. Kalau kita nak tengok air ni najis, dia berubah warna, rasa, bau, kan? Sifat-sifat dia berubah, maka berubah jadi najis. Tapi air yang kurang daripada 2 kula masuk najis, terkena najis, berubah ke, warna ke, bau ke, ni dia tetap jadi najis. Maka bahawasanya menajislah ia akan dia, kerana bahawasanya selangkan seorang yang jaga daripada tidur, maka hendak mencelup tangan ke dalam air, hendak diperbuat wuduk, iaitu disuruh Nabi SAW basuh di luar akan tangannya, jangan mencelupkan tangannya ke dalam air sebelum membasuhnya. Jadi kalau orang yang tak pasti tidur atau malam, tak tahu letak kat mana pun, Rasulullah SAW mengingatkan jangan kamu celupkan tangan kamu dalam bekas. Ini apatah lagi kalau masuk najis, kan? Masuk najis dalam bekas tu, kan? Bekas tu kurang pula sukatannya 2 kula, dah tentulah akan menajiskan. Kalaulah tangan yang tidur pada waktu malam yang kita tak tahu ada najis tak ada najis pun, itu pun maknanya Rasulullah SAW mengingatkan hendaklah kamu ikhtiyat. Ikhtiyat ni apa makna? Berhati-hati. Kok ada najis, kok tak ada najis pun, itu juga ada peringatan Rasulullah SAW. Apatah lagi kalau masuk najis dalamnya. Itu dah tentu dah jadi najis. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bahkan dia kata lebih-lebih terang najisnya. Jadi itu. Jadi kita kena ingat masalah ni. Kalau masuk najis dalam tempat bekas yang kurang daripada 2 kula, berubah warna, bau, rasa, tak berubah sekalipun, dia tetap. Dalam masalah air 2 kula tu jadi lain. Air 2 kula dia lain. Masuk najis, kalau air tu sukatannya 2 kula, 2 kula ni lah 10 tin minyak tanah. 10 tin minyak tanah. Itu anda 2 kula. Maka tengok, kalau berubah daripada salah satu sifat, sama ada bau, rasa, warna, dia najis. Kalau tak berubah, tak. Itu untuk sukatan 2 kula. Kalau yang kurang daripada 2 kula, sama ada berubah tak berubah, tetap dia jadi najis. Jadi sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab kita tak pakai kulah, kan? Sebab tu ada kulah ni pakainya ada bagusnya, ada dia punya buruknya ada, kan? Bayangkan kalau kulahnya besar yang menakung beberapa ratus ribu galon, kan, air masuk, maknanya tikus mati dalam tu, berubah. Allah punyalah air tu, nak keringkan air tu mungkin 2-3 hari baru kering. Berapa banyak pembaziran berlaku, kan? Sebab tu ada kesan dia. Ada kesan, makna dari sudut pakai kulah ni ada kesan, ada baik, ada tak baik. Dari sudut satu jimat lah. Tapi orang guna kulah pula ada yang tak reti, kan? Orang suruh basuh kaki pakai gayung, dia main masukkan kaki kat dalam tu semua. Yang dia masuk tanda tadi semua dia masuk kat dalam. Punya letak sekolah, kan? Tapi pakai tali tai. Nak kata tak sekolah pakai tali tai. Jadi susah je, kan? Sebab tu kepahaman masyarakat tentang masalah hukum hakam ni agak memang tuan-tuan, susah kita nak kata, kan? Sebab tak belajar. Puncanya ialah kerana tak belajar lah, kan? Jadi kita tak tahu nak kata tak belajar, tapi dia semayang, kita taklah tahu lah dia semayang macam mana, kan? Wallahualam. Jadi tuan-tuan, kita kena tengoklah, ambil berat masalah-masalah. Perkara-perkara ni dia ambil berat, kan? Dia ambil berat. Masalah membasuh najis 3 kali.
dia sunat, membasuh 3 kali ni sunat lah. Seperti mana yang datang dengan perbuatan Rasulullah SAW, iaitu mengganjilkan basuhan, kan? Kena tahqiqnya kerana Rasulullah buat yang demikian. Rasulullah basuh sekali, 3 kali, tak cukup 5 kali. Orang istinja sekali, 3 kali. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Jadi kita buat tu kerana tafa'ul, makna mengambil perbuatan Rasulullah SAW, kan? Tengok kepada masalah 135, ikhtiyat pada ibadat. Ini kita tengok sikit. Pak yang lain-lainnya ulasannya sama, kan? Bermula ikhtiyat, alif ha, alif ha ya, alif ha ta ya, ya alif ta, ikhtiyat, kan? Tu kalimah dalam fiqh dia sebut, orang sebut, kalau belajar ilmu fiqh orang sebut ikhtiyat ni apa? Maknanya selamat atau keselamatan. Maka mengambil ihtiyat, yakni mengambil jalan selamat pada ibadat dan lainnya, iaitu disunatkan ia selama tiada keluar daripada sempadan kepada had was-was. Kalau dah was-was tak payah ihtiyat lah, kan? Ihtiyat ni ambil jalan selamat, nak berhati-hati, kan? Jalan berhati-hati. Maka dia kata perut di antara ihtiyat dan wahwa itu adalah kalam yang panjang. Telah menerangkan oleh Imam Nawawi dalam Inayah, bab al-Inayah, daripada kitabnya. Jadi kalau kita hukum fiqh ni tuan-tuan, dia kata ikhtiyat, makna dah ambil wuduk tak ambil wuduk, nak? Maka kita ikhtiyat, berhati-hati. Kalau nak selamat, maka ambillah wuduk. Batal ke tak batal, itu semua jalan ikhtiyat lah, jalan berhati-hati lah dalam hukum fiqh. Ini halal ke tak halal, ambil jalan ikhtiyat. Untuk jalan selamat, tinggal, kan? Duk fikir ni tengah-tengah makan ni, mi ni Cina ke Melayu punya, Cina ke Melayu, tapi dah separuh pinggan dah. Dah Cina ke Melayu, Cina ke Melayu, sampai habis pinggan Cina Melayu, Cina Melayu. Nak makan aja terus, nak? Itu tak ada ikhtiyat lah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jalan berhati-hati. Itu dalam hukum fiqh lah, dalam hukum fiqh. Masuk kepada bab yang ke-20, babu fit tasmiyati indal wudu'i, bab pada menyatakan mengucap bismillah waktu mengambil air sembahyang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutlah kullu amrin, kan, la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan, setiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Terputus apa? Barakah. Dia terputus berkat, kan? Tapi kena tengok tu kerja apa yang disuruh tu. Jangan nak merompak pun bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kena tengoklah tuan-tuan, ini pada kerja taat dalam buat ibadat, kan? Bukan buat maksiat. Bismillah ni untuk buat taat. Maka hadisnya, hadis yang ke-22 daripada Sa'id bin Zaidin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Maka dia kata apa? Telah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah atasnya. La wudu'a liman lam yazkur isma, lam yazkur ismallahi alaihi. Jadi ini menunjukkan ada hadis, kalau kita nak ambil wuduk, tapi tengok kita nak ambil memang tuntutannya tempatnya kat mana.
Hari ini tempat wuduk kita dalam tandas. Dalam tandas itu ditegah daripada mengucap maknanya kalimah-kalimah thayyibah. Rasulullah masuk dalam tandas, kan? Rasulullah baca doa di luar. Kenapa Rasulullah bila dia keluar dia baca ghufranak, ampunkan aku ya Allah? Nah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dosa? Ini persoalannya. Kenapa Rasulullah bila keluar tanda dia baca ghufranak, ampunkan aku ya Allah? Ada. Sedangkan Rasulullah itu masuk. Dalam tanda tak boleh baca, tak boleh menyebut mana-mana kalimat Allah. Baca Quran tak boleh. Hatta dalam hati pun tak boleh. Kan? Membawa benda-benda yang ada tercatat dalamnya, ayat Quran, kan? Ataupun kalimah-kalimah thayyibah tak boleh. Jadi masalah tu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ghufranak? Kerana nak menunjukkan kerana tak boleh waktu qada hajat tadi berzikir, menyebut nama Allah. Oleh kerana dalam kadar walaupun beberapa minit saja, tak boleh menyebut tu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dah satu kesalahan. Kita bila termenung, memang termenung semua, termenung. Siap fikir, masuk lagu ni. Siap main handset. Main game. Nak main game dalam tanda sambil buang air. Orang kata Hafsat tak keluar-keluar ni. Kan? Rupanya game level 4 belum habis lagi. Masya-Allah tuan-tuan. Nah. Jadi sebab tu Rasulullah dia baca ghufranak kerana tak boleh nak berzikir. Hari ni kita tengok semua, kalau rumah-rumah kita ni tandas itu tempat mandi juga tempat wuduk, maka tak boleh kita menyebut di dalamnya. Dalam tu tak boleh baca bismillah, kecuali tempat wuduk tu di luar daripada tandas, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau sekiranya hammam ni tempat mandi. Hari tu sebelum ni kita dah membicarakan jangan membuang air kecil dalam hammam, tempat mandi. Sebab tu untuk mandi je. Maka dia lain. Tapi yang khalaq ni maksud khalaq ialah tanda tempat qada hajat. Yang kita buang air kecil, buang air besar. Kita mandi juga kat situ ada pancuran. Maka tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu berbeza tu, tuan-tuan kena tahu beza, kan? Jadi dengan sebab itu Rasulullah ni makna tempat yang terbuka macam ni, kan? Tempat wuduk, sebelah tempat wuduk, kan? Di luar sana tempat wuduk. Ketika mana nak ambil wuduk, baca bismillah. Bismillah. Bukan suruh baca panjang-panjang. Bismillah. Dah, kan? Dengan nama Allah. Sebab tu kalam kita hari-hari jangan lupa baca bismillah. Bismillah, alhamdulillah, jangan lupa. Kan? Jangan tinggalkan dua kalam, jangan tinggalkan. Bismillah, alhamdulillah. Lepas semayang, alhamdulillah, boleh semayang. Ada orang yang tak semayang. Kan? Alhamdulillah, boleh sampai masjid. Ada? Sampai je masjid, alhamdulillah. Start kereta daripada rumah, bismillah. Sampai masjid. Kan dah habis belajar, alhamdulillah. Boleh lagi belajar. Kan? Boleh lagi belajar. Boleh lagi nak ambil faham agama. Waktu tuan-tuan bismillah, alhamdulillah, ini ucapan yang perlu diucap tiap-tiap hari. Kan sampai je rumah, alhamdulillah, sampai lagi kat rumah. Ada orang yang tak sampai, tengah jalan Allah tak nak takdirkan aksiden, tak sampai. Batu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni orang Islam. Orang Islam ni bismillah, alhamdulillah ni tak boleh tinggal, kan? Kalam tu tak boleh tinggal. Maka mengucap bismillah pada wuduk itu, dan hadisnya dah kita baca tadi. Hadisnya dia kata apa? La wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Maka dia kata apa? Tiada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya.
Yakni tiada muktabar wudu orang yang tiada menyebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang ambil wudu kalau dia tak baca bismillah, wuduknya sah. Kalau ikut rukun syarat sahlah. Cuma yang jadi bezanya kalau dia baca bismillah itu wuduk yang mengikuti sunnah. Ketika mana dia ambil wuduk dia baca bismillah, maka dia dapat pahala sunnah wuduk. Kerana mengamalkan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ambil wuduk, dia tak baca bismillah. Kan? Tapi rukun syaratnya cukup. Niat basuh muka, kan, basuh tangan, rambut, kemudian kaki sampai ke buku lali, sah, hukumnya sah. Tapi pahala sunnah tak dapat. Kan? Maka dengan sebab itu orang yang mengambil wuduk ketika mana dia ambil wuduk dia baca bismillah, maka bismillahnya dia punya wuduk tu wuduk yang berkualiti. Kerana apa berkualiti? Kerana dia mendatangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengambil wuduk ketika mana tak ada baca bismillah, maka wuduknya menepati syarak, maka sah dari segi syarak, semayang sah. Itu je beza, tuan-tuan. Kita semayang contohnya, orang semayang witir pada malam Ramadan contohnya, ataupun malam-malam yang lain. Rakaat yang pertama kalau dia baca surah yang lain daripada Sabbihisma Rabbikal A'la, adakah semayang dia batal? Tak batal. Cuma semayang itu tidak mengikut sunnah. Sunnah daripada apa? Sunnah daripada bacaan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang witir, sama ada pada Ramadan ataupun pada hari-hari yang lain, membaca pada rakaat yang pertama Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca Qul huwallah. Karena orang baca lain, contohnya dia kata ni baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, tak ada nas. Dia buat kerana apa? Ni dah nak malam Lailatul Qadar, orang tak datang juga, kan? Dia baca macam tu, sah tak semayang? Semayang sah. Tapi dapat pahala sunnah? Tidak dapat pahala sunnah kerana tidak mengikut yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beza. Semayang tetap sah. Maknanya orang yang semayang dalam keadaan dia baca tadi, rakaat yang pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallah, maka dia dapat sembahyang itu sembahyang yang kualitinya lebih afdal kerana dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat sama juga. Imam hari Jumaat sunat pada rakaat pertama selepas Fatihah, rakaat pertama baca A'la, rakaat kedua suratul Ghasyiyah. Nah, dia baca surah lain. Kalau dia hafal Quran, dia baca surah lain. Sembahyang Jumaat batal tak? Tak batal. Tetapi dia meninggalkan sunnah. Makna sembahyang dia tadi, Jumaatnya tidak dapat pahala sunnah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah A'la dan surah Ghasyiyah. Hadirin tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu perbezaannya. Jadi kita hendak yang ada sunnah ni, yang nak dapat pahala sunnah kita beramal dengan yang apa datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebutkan oleh ulama akhir zaman, orang yang dapat beramal dengan satu sunnah walaupun dia kecil, itulah orang yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman. Kerana apa? Akhir zaman orang meninggalkan sunnah ni satu persatu. Ketika mana ada di orang akhir zaman dapat melakukan sunnah Rasulullah, ni sunnah. Yang kita buat ni sunnah, kan? Dan akhir zaman orang pun tak minat nak belajar, semua pakai YouTube je, kan? Semua pakai apa? Pakai tengok dalam ni je. Dia tak datang, dia terus streaming ni, dia tengok kat rumah je. Dia tengok kat rumah je. Ada ni pun kacau juga, buat orang tak datang masjid, kan? Nah, dia orang kata, oh ini ada live hari ni. Imam besar punya live, kan? Kalau tak datang rugi, tak apa, kita tengok kat rumah tak rugi. Sambil makan kacang kata, kan? Nah, sedangkan datang ke masjid itu dah ada berkat.
ada rahmat, ada tahiyatul masjid dan sebagainya. Jadi akhir zaman orang mula meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelas-kelas pengajian tak ada orang, tak ramai. Orang tak ada kan. Yang ada pun orang-orang teras. Kalau orang teras ni hilang habislah. Nah, dah tak ada orang. Nak cari orang-orang muda lagi susah kan. Akhir zaman. Jadi waktu akhir zaman orang meninggalkan sunnah Rasulullah satu persatu. Kalau datang belajar pun nak tengok apa ustaz yang mengajar. Kalau ustaz ni datang penuh sampai ke tanah-tanah, dalam tanah berduduk. Ramai orang. Nah, kalau yang ada ni ustaz ni, alah ustaz ni imam masjid negeri je. Adalah 2-3. 2-3 tu semua jaga tiang. Kita boleh tengok kat mana dia, rupanya belakang tiang. Nak? Jadi gitu. Di akhir zaman orang meninggalkan sunnah. Maknanya pada akhir zaman ketika mana orang boleh menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana sunnah itu ditinggalkan oleh orang, maka itulah orang yang paling baik. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa akhir zaman orang meninggalkan sunnahku satu demi satu. Satu demi satu, satu demi satu. Masya-Allah tuan-tuan, hari ni tengoklah orang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang mengaji pakai, memang mengaji betul. Subuh-subuh tu terahim orang mengaji, walaupun dia baca wadduha wallaili idza, mengaji dia sendiri yang mengaji. Sekarang tolak pakai CD. Dan lah CD masuk syurga, orang tolak CD masuk neraka. Ada. Orang CD, orang tolak CD lepas tu dia tidur. Nah, lelap umurnya. Jadi gitu tuan-tuan. Kita tengok akhir zaman kan, banyak benda yang berubah. Manusia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Jadi dengan sebab itu tujuannya untuk menghidupkan sunnah. Ini salah satunya sunnah, ni sunnah. Kan? Sebab tu kita kena menghidupkan benda-benda ni. Menghidupkan balik dalam keadaan orang tak ada dah. Mengaji macam ni orang tak ada. Dia dah angkat tangan dah berapa kali dah, ustaz ni macam tak faham, pukul 9 dah, berhenti aje lah kan. Dah ada datang sebulan sekali, mengajar lama pula tu. Tak? Kita berhenti, berhenti wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Insya-Allah dah. Jadi gitu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi